bakal Zana Tawan terletak sekitar sejam setengah dari Kuala Lumpur, iaitu di Jelebu Negeri Sembilan. Kampung Pantai Baharu menjadi destinasi kami. GPS sudah ditetapkan ke Masjid Karya Pantai dan seterusnya ke loji rawatan air. Di situlah trek kita ke puncak Gunung Berembun bakal bermula. Zana terus menuju ke Pondok Ranger di mana kami mendaftarkan nama dan butiran. Yuran pendaftaran hanya RM5 seorang. Prosedur pada hujung minggu sebegini agak mudah, tapi pendakian pada hari biasa memerlukan kelulusan dari Pejabat Hutan Negeri Sembilan. Loji air pantai menandakan titik permulaan trek kita pada hari ini. Seperti biasa, jom kita dengar dulu taklimat dari Malim Gunung kita, Hafiz. Gua kambing memang tak ada masalah. Ada sungai, ada 6 anak sungai. Ada sungai. So selepas gua kambing nanti baru kita layan trek sebenar Gunung Berembun. Dia kurang dia punya tegak ada 60 darjah. Ketinggian Gunung Berembun ini adalah 1014 meter atau 3326 kaki. Jadi, seperti biasa, sesi pemanasan dan merenggangkan badan dilakukan sebelum memulakan perjalanan menuju puncak. Barang semua dah siap, permit pun dah settle dan sekarang jam menunjukkan 7.54 pagi dan Zana tak sabar untuk memulakan ekspedisi kita pada hari ini. Jom. Jom Hafiz. Perjalanan bermula dengan tangga batu yang seterusnya membuka ke denai hutan. Sudah. Awal-awal lagi kami perlu memanjat cerun yang curam dan melepasi batu hampar besar. Nampaknya trek ini bukanlah santai. Manakala hari ini hari Sabtu, jadi macam ramai orang. Kita mulakan perjalanan pun sebelum pukul 8 masih okey sebenarnya dalam 7.50 macam tu, tapi yalah sebab hari Minggu kan, jadi keadaan kat sini dia sedikit perlahan sebab kena tunggu turn. Masih terdapat 1.5 km hingga hentian pertama. Trek agak bersimpang siur di mana kami perlu naik dan turun bukit dengan bantuan akar dan tongkat mendaki. Kami berhati-hati melalui trek yang berada di tepi cerun bukit. Rintangan seperti pokok besar yang tumbang juga perlu dilalui. Hafiz, ni pokok tumbang kat sini memang jadi kebiasaan lah kan? Biasalah, memang biasa. 7 tahun? 7 tahun. Sebab musim hujan kan? Hujan. Jadi pokok ni dia dah tumbang dalam setahun setengah Lebih kurang dalam setahun setengah juga lah. Setahun setengah lah. Sebab keadaan geografi kat sini, dia punya tanah tu, tanah merah Yes. yang membuatkan dia, faktor dia ni lah, tumbang. Pendakian di sini dikatakan sesuai untuk pendakian yang amateur sebab topologi di sini tidaklah begitu cerun.
pelbagaian flora seperti cendawan dan spesies pokok hutan di terogak bukit menjadikan pendakian kami nyaman dan damai. Kita sudah pun berjalan dan mendaki sejauh 2 kilometer dalam kira-kira 1 jam, tapi dalam kebiasaannya hanya memakan masa dalam setengah jam je kalau tidak ramai seperti hari inilah. Jadi kita dah tiba di latar Berembun iaitu checkpoint 1 di mana kat sana ada air terjun. Kita berehat sekejap. Latar Berembun merupakan lokasi yang amat popular di kalangan para pendaki dan keluarga yang ingin bermandi-mandi serta berkelah sebelum meneruskan perjalanan ke puncak dengan santai. Cahaya matahari yang bersinar dari kanopi pokok memberikan peluang keemasan untuk sesi fotografi. Dari Latar Berembun, kami meneruskan perjalanan menghala ke hentian kedua, Gua Kambing. Bahagian kedua ini dijangka akan mengambil masa sekitar 1 jam. Selepas melintas sungai, Zana agak gugup merentasi denai di cerun bukit. Tongkat mendaki sangat membantu ketika ini. Okey, jam sudah menunjukkan yang kita sudah mendaki sebanyak 4 kilometer dari checkpoint persinggahan pertama. Dan kita sekarang berada di Gua Kambing, gua yang comel ini, di mana ia adalah penanda yang kita sudah sampai di checkpoint yang kedua. Okey, pendakian setakat ni okey, agak ringan, tapi ada juga beberapa cerun tu yang sedikit mencabar. Okey Hafiz, kenapa checkpoint ni dijadikan checkpoint yang kedua? Kenapa dipanggil Gua Kambing? Okey, asal tempat ni memanglah tempat persinggahan kambing gurun satu ketika dahulu. Dan checkpoint kedua ni adalah memang sesuai untuk sebelum kita mendaki bukit namanya Gua Kambing punya bukit. Ketegakan dia tu lebih kurang dalam 60 darjah. Kecerunan dia tu. Yes, kecerunan tu. Kebanyakan diorang akan take time sini untuk simpan tenaga dan lepas tu diorang akan layan bukit untuk Gua Kambing ni sampai ke puncak Berembun. Dia agak mencabar lah untuk naik ke atas tu. Orang sampai kena rehat untuk simpan tenaga tu. Ya, memang betul. Trek yang paling katakan kalau Berembun ni, trek mencabar dia, kalau orang dengar bukit Gua Kambing, orang akan mengeluh. Sebab orang nak merasa macam mana seksanya bukit Gua Kambing sebenarnya. Feel the burn. Tapi bila diorang merasa penyesalan tu memang ada, tapi ketika diorang dah habis tamatkan pendakian diorang, ada akan rasa tempat ni satu tempat yang diorang rindui. Macam-macam lagi benda sejarah yang ada dekat yang terdapat di Gunung Berembun ini, dan kita akan tahu sebentar lagi.
Baki perjalanan tidaklah begitu jauh, tapi kelajuan kami berubah secara mendadak kerana perlu mendaki lereng yang agak curam seperti disebutkan Hafiz tadi. Penat juga Zana bergayut pada tali ni. Akhirnya kami tiba di sebuah kawasan lapang dengan Beirut Gunung Berembun. Adakah ini puncak yang kami nantikan selama ini? Okey, hampir sejam kita mendaki dari hentian ataupun checkpoint kedua sampailah ke puncak, dan beberapa kilometer yang terakhir ni dia agak mencabar sebab tiba-tiba keturunan bukit tu berubah secara mendadak. Okey, tapi apa-apa pun setelah 8.5 kilometer dalam masa 3 jam kita orang berjaya juga menawan Gunung Berembun yang merupakan gunung yang kedua yang tertinggi di Negeri Sembilan berketinggian 1014 meter dari paras laut. Okey, biarpun kita sudah sampai ke kemuncak Gunung Berembun, namun ini bukan kemuncak misi kita pada hari ini, dan Hafiz akan membawa kita ke lokasi seterusnya. Berapa lama, Hafiz, kita akan sampai ke sana? Okey, lokasi seterusnya mengambil masa lebih kurang daripada puncak Berembun 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita pada hari ini. Jom. Biarpun 90 minit perjalanan, Zana pasti kami akan berpuas hati dengan khazanah sejarah yang bakal ditemui kami di sana. Jadi, Zana nak teruskan perjalanan dulu. Kalau nak tahu apakah peninggalan sejarah yang Zana maksudkan, kita jumpa selepas ini. Tips untuk pendakian minggu ini: bawa garam atau semburan anti nyamuk dan pacat untuk mengurangkan kesan gigitan. Geografi sebegini sememangnya menjadi habitat pacat, jadi kalau geli, baik bersiap sedia ya. Trek seterusnya landai sementara. Nasib baik Hafiz ada untuk menebas pokok dan mengemaskan laluan untuk kami. Dan akhirnya di hadapan, nampaknya bolehlah kami menerokai sejarah yang telah tersembunyi di lingkari semak hutan selama berdekad ini. Di sebalik lindungan pokok dan lumpur, lokasi yang dinantikan akhirnya muncul. Lokasi kapal terbang terhempas zaman Perang Dunia Kedua. Setelah 1,5 jam berjalan dari puncak Gunung Berembun, akhirnya kita sudah sampai di lokasi misi kita yang sebenar pada hari ini. Jom kita lihat lebih dekat sejarah yang masih kekal terdampar di sini. Kisah kapal terbang ini dikatakan bermula pada Ogos 1945. Pelbagai kisah menular tentang kapal terbang D-24 Liberator bomber ini. Kapal terbang ini dijumpai pada era 1950-an oleh sekumpulan orang asli, tetapi ekspedisi untuk mengkaji kawasan ini hanya dapat dijalankan pada tahun 2006. Mungkin Hafiz boleh mengupas kisah sejarah ini dengan lebih mendalam?
Okey, ini adalah kokpit kapal yang telah terhempas pada tahun 1945 di mana 8 orang kru dari tentera udara British, tentera udara diraja British telah ditugaskan untuk menghantar, menerbangkan bekalan makanan dan juga ubat-ubatan kepada banduan perang lah. Kapal terbang ni dikenali sebagai nama Liberator D24 yang diterbangkan kepada PD nak bawa ke arah utara. Sebab time tu peperangan Jepun dengan British time tu tengah menggila dekat belah-belah Greek. So bila dia sampai di sini, dia ditembak oleh separuh lagi pasukan Jepun yang pernah ditembak. Yes. Oh, bukan secara, saya dengar dia tiba-tiba hilang secara misteri. Saya ambil cerita daripada orang asal sini. Dijumpa kapan ni? Dijumpa dalam tahun 1950-an macam tu. Tahun 19 kiranya jumpa kapal terbang ni sebenarnya orang asli sini jumpa. Dia membawa sedikit sisa-sisa kapal terbang ni bawa keluar. Orang kampung bertanya mana datangnya sisa-sisa. Dia orang tahu tak orang lain situ macam bawa, tak tahulah. Dia orang tak tahu. Lepas tu dia orang kata ada satu benda telah hancur ataupun terhempas di atas gunung sana. So kiranya orang kampung berbincang dan diorang cuba teroka untuk cari apa yang sebenarnya dekat sini. So dijumpai pada tahun 1955, hujung 1955, awal 1996 kalau tak silap. Bila dah ditemui, tahun 1998 juga, tentera diraja Malaysia telah ambil alih untuk kawasan ni dilarang untuk sebagai tempat. Dilarang untuk masuk lah. Dilarang masuk sebab diorang masih nak mengkaji tempat ni lah. Sebab masih ada lagi barang-barang yang berbahaya lah. Dah tahun 2000-an, tahun 2000 lah. Mangsa ni punya cucu cicit datang untuk berikan penghormatan yang terakhir daripada Britain. Yelah, wow. Dia sebab dah dalam 7 dekad kan? Yes. Tak temui kapal terbang yang tiba-tiba untuk diorang, bagi diorang mungkin dia hilang secara misteri. Yes. Jadi keluarga, sanak saudara semua macam datang sini. Diorang datang sini? Diorang datang sini. Orang kampung yang bawa. So jadi ini hasil dari inilah penghormatan diorang ni. Yes. In memory of. Yes. Salah silah perang. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Dan itulah saya rasa amat teruja dan berbangga dapat berada di sini sebahagian dari sejarah dalam 7 dekad. Kesemua kru yang terkorban akhirnya dikebumikan di tanah perkuburan perang Ceras Kuala Lumpur dengan penghormatan tentera lengkap. Sejarah bukan sahaja boleh ditemui dalam buku, malah dapat dialami kalau berada di lokasi yang sebenar. Zana benar-benar teruja dapat mempelajari sisi sejarah lain di suasana yang begitu berbeza. Gunung Berembun memang membawa satu kelainan dan membuka mata saya terhadap keunikan yang dapat dijumpai dalam setiap pendakian. Saya Ruzana Ibrahim, jumpa lagi dalam Kaki Gunung.